Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan graf halaju melawan masa. Okey, halaju melawan masa. Okey, halaju melawan masa. Sebelum ni saya dah terangkan tentang graf sesaran lawan masa. Sekarang halaju melawan masa. So, apa halaju lawan masa? Maksud dia kat sini, kalau kita lihat bahawa kat sini paksi Y-nya halaju. Okey, paksi X ni adalah masa. Itu maksudnya graf halaju lawan masa. Okey, apa yang kita boleh huraikan dengan berkaitan dengan graf halaju lawan masa? Okey. Okey. Okey, okey. Untuk graf halaju lawan masa, okey, kita dapat lihat beberapa situasi lah. Okey. Saya nak fokus yang empat ni je lah. Okey, yang ni, dua, tiga dengan empat. Okey, ada empat So, yang pertamanya mendatar. Apa maksudnya mendatar? Untuk graf halaju lawan masa, kalau yang mendatar ni maksud dia halajunya seragam. Bukan dia berhenti ya. Kalau graf sebelum ni saya terangkan sesaran lawan masa. Kalau yang mendatar tu graf itu menunjukkan bahawa objek itu dia pegun, dia tidak bergerak. Tetapi untuk graf halaju melawan masa, yang mendatar ni maksud dia halajunya seragam. Contohnya kat sini halaju dia katalah 80 meter per saat. Jadi maknanya dia flat. Dia sama je 80 meter per saat. Okey. So sepanjang masa itu bergerak, so dia kekal 80 meter per saat. Sebab kat sini dia merujuk pada halaju. So maksudnya halajunya seragam. Bila mendatar ni maksudnya halaju seragam. Okey. Masa terus berjalan, halajunya kekal 80. Okey. Maka bila halaju seragam, dia tak ada kecurunan. Kecurunan ni bila ada sengit kan, bila garisan itu dia condong, maka kat sini tiada pecutan. Dia tak ada pecut lah. Sebab dia maintain dia bawa kereta kekal je 80 meter per saat. So dia tak laju, dia tak perlahan. So dia kekal. So tak ada pecut. Okey, tiada pecutan. Pecutan sifar. Okey, gambaran yang seterusnya apabila graf itu condong. Okey, apabila graf itu condong, maksud dia halaju ini semakin lama semakin meningkat. Contohnya kat sini 10, 20, 30, 40, 50. So semakin meningkat. Masa pun semakin meningkat. Apabila masa semakin meningkat, halaju pun semakin meningkat. Kita lihat bahawa, okey, kita katakan kat sini bahawa akan ada pecutan seragam. Akan ada pecutan, okey, kat sini dah tulis dah pecutan seragam. Okey, okey, so dia ada pecut. Okey, macam ayah awak naik kereta, sampai traffic light hijau, masuk gear 1, tekan minyak 10, dan tekan lagi minyak, masuk lagi gear. Seterusnya lah, dan naik tukar gear sampailah yang ke seterusnya. Awak lihat bahawa kereta ayah awak semakin lama semakin laju. Bila ada pertambahan kelajuan, maknanya ada perubahan lah kat situ, perubahan laju, maka dia akan ada pecutan. So situasi ini kita namakan sebagai pecutan seragam bila dia dalam keadaan condong. Apabila dia dalam keadaan condong yang begini pula, okey, kita panggil dia mengalami dia nyah pecut, ataupun dalam dia semakin perlahan lah, slow down. Dia slow down. Okey, dia slow down. So dia semakin lama slow. Macam ayah bawa kereta, nampak traffic light warna merah daripada jauh. So semakin lama semakin perlahan ayah bawa tekan minyak. So nampak perubahan, halaju pun nampak berubah, tapi dia semakin mengurang. Dia semakin mengurang. Dia tak sama macam tadi. Bila traffic light warna hijau, halaju tu berubah tapi dalam keadaan meningkat. Okey, tapi ini halaju berubah tapi dalam keadaan dia mengurang. So bila mengurang, okey, kita katakan dia mengalami nyah pecut. Okey, nyah pecut. So ni tak apalah. Okey, yang ni saya skip. Okey. Kita nak lihat contoh-contoh soalan yang ada lah. Okey. Okey, ini grafnya. Jangan keliru dengan yang sebelum ni, iaitu sesaran lawan masa. Ini halaju lawan masa. Okey, halaju lawan masa. So kita lihat satu contoh situasi. Ali berjalan pada pecutan seragam. Dia pecut. Pecutan seragam ke halaju 20 cm saat selama 25 saat. So pecutan seragam. Maksudnya kat sini, apa yang berlaku adalah Ali berjalan itu, okey, dia ada pada pecutan seragam. So gambaran ni adalah bagaimana? Gambaran ni adalah dalam situasi, okey, kita lihat bahawa graf itu akan condong. Akan ada pecutan. Okey, situasi pecut ni berlaku bila terdapat perubahan laju.
Maknanya ada peningkatan. Okey, ada peningkatan. So daripada kosong tu, okey, daripada kosong kat sini, daripada kosong ni, dia meningkat kepada 20. Dia meningkat kepada 20. So berubah. So maknanya dia berjalan semakin lama semakin lajulah dalam tempoh masa 25 saat. So kat sini ada pecutan seragam. Okey. So itu gambaran yang pertama. Ali berjalan pada halaju seragam. Dia berjalan pula pada halaju seragam. Halaju seragam. Maka kat sini maksud dia kat sini laju dia tak berubah, kekal. Dia tak berubah, tak ada peningkatan dan tak ada pengurangan. Laju dia maintain. Bila laju dia maintain, kekal, makanya kita lihat bahawa graf itu adalah mendatar. Dia kata 25 saat kan. So maknanya jangan tulis kat sini 25. Sebab tadi dah 25, so kena top up lagi dengan 25 lah. Tambah lagi 25. So dah akan habis 50. Okey. So dia mendatar. Seterusnya Ali berjalan pada pecutan seragam. Pecutan seragam lagi. Maka bila ada pecutan akan ada perubahan laju. Okey, akan perubahan laju maka grafnya condong ke halaju 60. Kepada halaju 60 lah. So daripada 20 tadi dia bertambah lagi jadi 60. So akan ada satu garisan yang condong. Dalam tempoh 10 saat. 10 saat. So 10 saat tadi 50 kena top up lagi dengan 10 lah. So jadi 60. Okey. So 60. Okey, apa lagi? Ali berjalan pada nyah pecut. So apa maksudnya pecut? Dia slow down. Bila slow down, maknanya condong dia tu dia berubah arah lah. Okey, dia semakin perlahan selama 40 saat. So kat sini kena top up lagi 40 lah. So jadi 100. Okey. So dia akan slow down. Okey, sampai habis. Okey. So itulah gambaran perjalanan keseluruhan Ali. Okey. Untuk graf halaju melawan masa. Yang keseterusnya, contoh yang kedua. Okey, kita lihat sebuah kereta bergerak pada halaju seragam. Halaju seragam dia berapa? 20 meter per saat selama 10 saat. Maksud halaju seragam, dia tak ada pecut. Dia maintain. Dia maintain kelajuannya kekal 20 meter per saat. Okey, dia kekal. Okey, dia kekal kelajuannya. Bila dia kekal, maka dia akan menghasilkan graf yang mendatar. Okey, mendatar. Okey. Kereta mecut. Dia pecut. Secara seragam. Bila pecut, maka akan ada peningkatan kelajuan. Ada perubahan. Akan ada perubahan kelajuan. Dia kata kat sini kepada 60 lah. 60. So, dia akan berubah kepada 60 dalam masa 40 saat. Jadi, bukan tulis nombor 40 kat sini. Maksudnya, tadi dah 10, top up lagi 40. Top up lagi, so jadi 50. So, nanti dia akan jadi condong. Okey, dia akan jadi condong. Seterusnya dia kata kereta memperlahankan. Bila perlahan ni dia akan mengalami nyah pecut. Bila kat situ perlahan ni maksud dia nyah pecut. Ni perlahan. Perlahan ni dia akan jadi situasi nyah pecut. Dia akan mengalami nyah pecut. Okey, sebelum berhenti selama 50 saat. Okey, so maknanya 50 saat masa dia, so kena top up 50 tu jadi 100 lah. So jadi begitu. Itulah keseluruhan perjalanannya. Okey, ini contoh yang kedua. Okey. Okey, yang berikutnya. Okey, jarak pula. Okey. Yang berikutnya adalah jarak. Okey. Sekejap ya. Okey, yang keseterusnya adalah jarak. Okey, yang keseterusnya adalah jarak. Bagaimana kita boleh menentukan jarak perjalanan sesuatu objek itu melalui graf. Okey, kita boleh tahu jarak dia. Sebab kat sini kita ada halaju. Ini ada halaju kat sini. Kita ada halaju. Kat sini kita pakai masa. Halaju dengan masa. So, jarak itu bagaimana kita nak tentukan? Kita lihat. Jarak itu diwakili oleh luas di bawah graf. So, maka dalam graf ini, keseluruhan perjalanan ini, saya boleh tahu jarak dia. Jarak dia berapa? 60 ke? Bukan 60. Ini halaju. Kat sini ke 100 ke? Bukan. Ini masa. So, jarak ini adalah kita kena cari luas di bawah graf. Luas mana? Semua luas ni. Jadi, kat sini kita boleh pecah-pecahkanlah bentuk ni. Mungkin dia bentuk segitiga. Kan? Ataupun kalau nak combine, dia jadi bentuk trapezium. Ataupun kat sini,
Okey, kat sini kawasan 1, kawasan 2 kita boleh pecahkan dia jadi bentuk segi empat kan. Ini bentuk segi empat. Ni kawasan yang kedua. Kawasan yang ketiga dia bentuk trapezium ataupun kalau tak nak pecah boleh pecahkan lagi. Jadi banyak pecah lah sebenarnya. Okey. Ataupun kat sini kita boleh combine kat sini. Kawasan 2 ni kita boleh combine jadi macam ni. Panjangkan sikit. Okey, ni segi empat sikit. Segi empat tak ada masalah lah, luas dia senang. Okey, ni kawasan yang ketiga. Ni kawasan yang keempat. So ada 4 kawasan lah yang kita boleh pecahkan. Okey, untuk mencari luas di bawah graf. So nak cari macam mana ikut kalau segitiga guna formula segitiga setengah darab tapak darab tinggi. Kalau segi empat panjang kali lebar. Okay, kalau segitiga setengah tapak tinggi. Okey, ni segitiga lagi setengah darab tapak darab tinggi. Okey. Untuk segitiga ni tapak dengan tinggi ni tak apa, kita boleh tukar mana-mana kita. Tapak yang ni boleh, tinggi yang ni pun boleh. Ataupun tapak yang ni boleh, tinggi yang ni pun boleh. Mana-mana boleh, tak ada masalah. Okey. So, kita lihat penyelesaian soalan ini macam mana dia kata berapakah jarak perjalanan pada tempoh 25 saat pertama. Mana tempoh 25 saat pertama? So kita fokus pada segitiga yang pertama. So jarak dia kita kira sebagai setengah darab dengan tapak dia berapa? Tapak dia 25. Ni tapak dia ni 25. Okey, darab dengan tinggi. Tinggi ni berapa? Tinggi dia 20. Okey, ni tinggi dia. Okey, tinggi dia 20. So kita tekan kalkulator. Dapatlah nanti 250 sentimeter. Yang ni sentimeter sebab kat sini macam mana kita tahu sentimeter? Sebab kat sini dia pakai cm. Okey, jadi kita gunakan cm lah. Okey, so jaraknya adalah 250 cm. Ni boleh tekan kalkulator lah. Okey. Okey. Seterusnya, okey, dia tunjukkan dalam pengiraan dia bertindih dengan saya punya. Okey, 250. Okey, kita lihat yang dia buat lah, yang dikira. Okey, berapakah jarak perjalanan dalam tempoh 60 saat? Jadi kalau 60 saat ni ada ada 3 kawasan lah, mungkin ataupun kawasan 1, kawasan 2. Kawasan 2 ni boleh, saya tak tahu macam mana dia lukis nanti, kita boleh tengoklah, tapi sebenarnya kita boleh kira mengikut cara kita sendirilah. Okey, kita boleh pecahkan kawasan ni mengikut cara kita sendiri. So kita lihat macam mana dia pecahkan kawasan tu. Di kawasan 1, dia macam tu. Betul lah. Okey, kawasan 2 tu, kawasan 3. So ada 3 kawasan. Kawasan pertama adalah segitiga, setengah. 3 setengah darab tapak 25 darab tinggi 20. Tambah lagi kawasan yang kedua, panjang kali lebar. Segi empat ini adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah kat sini mana dapat 35 kali ni 35 ni. Ni 35. Bukan 60 ah. 60 ni daripada mula sampai sini. So antara sini sampai sini. So 60 tolak 25 lah. 60 tolak dengan 25 dapat 35. Okey. Darab dengan 20. Darab dengan 20. Okey, darab dengan 20. Okey, darab dengan 20. Okey, dan kawasan ketiga setengah darab tapak. Tapak kat sini dia pakai 10. Ni 10. Tinggi dia adalah 40. Okey. So nanti kita akan dapat dia punya jarak dia, kita campur semua dapat 1150 cm. Okey. Itu jaraknya. Okey, yang seterusnya. Okey. Dia nak tanya berapakah jarak untuk pada 10 saat pertama. So 10 saat pertama makanya kita fokus pada segi empat ni lah. Okey. Kita fokus pada segi empat yang pertama. Okey, kita lihat soalan dia. Okey, tadi soalan pertama berapakah jarak pada 10 saat pertama. So jarak ni kita fokus pada luas di bawah graf yang itu saja. 10 kali 20. Okey. Tu cara nak cari jarak. Kita cari luas di bawah graf. Okey, dapat 200. 10 kali 20 dapat 200 lah. So 200 meter. Sebab apa meter? Sebab kat sini nampak kat sini meter. Meter per saat. Jadi kita pakai meter lah jawapan dia. Okey. Okey, yang seterusnya dia nak cari pula jarak perjalanan pada 50 saat terakhir. Mana 50 saat terakhir? Yang terakhir So 50 saat terakhirnya kat sini. Ni 50 saat. The last 50 second. So segitiga ni lah. So kita akan fokus bagi segitiga ni. Okay, so segitiga tu macam mana? Setengah darab tapak darab tinggi lah. Okay, setengah darab tapak dia 60. 60, sorry kat sini dia pakai okay, tinggi dia kat sini 60. Okay, ni 60. Ni 60. Okay, darab dengan 50. So dapat 1500 meter.
Dan soalan yang ketiga, jumlah jarak perjalanan. Maknanya jumlah jarak perjalanan ni total lah. Total keseluruhan. Okey, total keseluruhan. So kita tambah semualah. Luas demograf tu kita tambah semua. Okey, kita tambah semua. Jawab nilai-nilai luas yang ada. Okey. Dipecahkan ada 4 kawasan lah. Okey, kawasan pertama yang ni panjang kali lebar 20 kali 10. Tambah dengan petak yang kedua ni, yang purple ni 20 kali 40. Okey, tambah dengan setengah kali dengan 40 kali dengan 40. Okey. So ni segitiga yang merah ni. Okey, setengah darab dengan 40 ni, 40 ni. Okey, ni 40. Okey, ni pun 40. Okey. So tambah lagi dengan segitiga yang hijau tu, setengah darab dengan 60 darab dengan 50. So dapat nanti tekan kalkulator perlahan-lahan, nanti dapat daripada 3,300 meter. Okey. Itu cara nak cari jumlah jarak perjalanan melalui kaedah luas di bawah graf. Okey. Bagaimana pula dengan sesaran? Sesaran pun sama jugalah konsep dia, tapi sesaran ni kita tengok daripada keadaan mula sampai keadaan akhir. Okey, kita lihat macam mana situasinya ya. Okey. Sesaran sama dengan luas di bawah graf. Okey, sesaran mengambil kira tanda positif dan negatif. Okey, berapa sesaran objek akhir objek? Okey, kita lihat berapa sesaran dia. So kita lihat okey, itu sesaran. Okey, sesaran dia adalah sifar. Sebab apa? Objek ini dia pergi dengan apa halaju pecutan seragam, dan dia ghostan dia reverse dengan nyah pecut. Okey, dengan pecut. So maksudnya di sini adalah kita lihat bahawa jawapannya adalah 400. Okey, sorry, dia reverse lagi sampai ke bawah. Sorry, dia reverse lagi sampai ke bawah. So kalau kat sini maknanya kat sini dia kira setengah darab dengan tapak ni 25. Okey, ni 25 darab dengan tinggi ni 20. Okey, ni segitiga pertama. Segitiga yang kedua, setengah darab dengan tapak 25 darab lagi dengan 20. Okey. So kita tambah, maknanya 250 tambah dengan 250. Cuma yang ini dia sebab dia ke bawah lagi, so jadi negatif lah. Okey, segitiga bawah ni jadi negatif. Setengah darab dengan tapak dia 5. Okey, tinggi dia 10. Okey, negatif 10. Okey, ni 5. Okey, makanya kita akan dapat 250, ni 250, ni 250, ini 250. Ini dia jadi negatif 25 sebab dia berada di bawah RCX. So kita akan dapat jawapan dia 475 lah. Okey, 475 cm. Okey, ini berkaitan dengan sesaran. Okey. So kita lihat satu latihan, berapakah sesaran pada 10 saat. Okey, ini kita lihat. Okey, 10 saat pertama. 10 saat pertama tak ada masalah. 10 saat pertama kita boleh kira lah. Ini kita boleh kira macam sama dengan jarak. Okey, dapat 20 kali 10 dapat 200. Okey, sesaran pada 50 saat. So 50 saat maknanya kita kena yang ni kawasan pertama dengan kawasan kedua ni. Kita kena tambah lah. Tadi dah 200. Okey, kawasan kedua tu kita buat segitiga, setengah dah tapak dah tinggi. Okey, setengah dah 40 dah 20. 400. Okey. So sini 200. Okey. Sini 400. So kita dapat 600 meter. Itu pada 50 saat. Okey, kemudian dia kata sesaran akhir. Sesaran akhir, maka kat sini di bawah tu negatif lah. So maknanya tadi kita dah dapat 200, 400. Okey, ni tadi 200, kat sini kita kira 200. Okey, sini 400. Yang kat sini kita kira segitiga, setengah dah tapak dah tinggi, setengah darab 50. Dia 50. Okey, ini maknanya setengah darab dengan 50. Okey, ini darab dengan 50. So sini negatif 40 lah. Ni kita anggapkan sebagai negatif 40 sebab dia ke bawah ni. Kita dapat 200 tambah dengan 400 tolak dengan 1000. Okey, tolak dengan 1000. Kita dapat negatif 400 meter. Itu dia punya sesaran. Okey. Okey. Seterusnya. Kita lihat pula bagaimana dalam situasi graf hal laju lawan masa ni. Okey. Tadi kita dah tahu macam mana cari jarak dengan sesaran. So kita lihat yang seterusnya nak cari pecutan. So nak cari pecutan ni biasanya kita akan lihat pada fokus pada kecerunan graf. Okey. So bila kecerunan ni mari kita akan fokus pada yang condong lah. Yang condong. Kalau yang mendatar tu maksudnya tak ada kecerunan. Macam yang ni. Macam ni kan. Ni kecerunan dia sifar.
So dia tak ada pecutan. Kecurunan dia sama dengan sifar. So secara automatik pecutan pun sifar. Ni kalau yang mendata lah. Jadi kat sini kita nak fokus pada yang ada kecondongan. Yang mana dia mengalami situasi pecutan. Okey. Okey, pecutan seragam. Okey, berapakah pecutan dalam tempoh 25 saat? Jadi macam mana nak cek 25 saat ni? So formula adalah nak cek pecutan kita gunakan kaedah kecurunan. Kecurunan, okey, awak guna cara saya. Kecurunan sama dengan Y bahagi dengan X. Panjang Y, berapa panjang Y? 20 bahagi dengan panjang X 25. So 20 bahagi dengan 25. Okey, 20 bahagi dengan 25. Okey, nanti awak dapat jawapan dia. Okey. So kalau kat sini mungkin dia kongsi jawapan dia, jalan kerja dia lain sikit lah. Okey. Dia tolak semua. Okey, tak apa. Okey, awak ikut je saya. Nanti akan dapat jawapan dia sama. 0.8. Okey, tapi jangan lupa unit dia mesti ada. Okey, 0.8 cm. Tolak. Kenapa? Ini unit untuk pecutan. Okey, dia mesti ada negatif 2. Kalau hal laju dia negatif 1. Okey. Saat negatif 1. Kalau pecutan dia negatif 2. Okey. Okey, berapakah pecutan dalam tempoh 25 saat ke 50 saat? So dia nak cari pecutan dalam situasi 25 sampai ke 50. Berapa pecutan? So tak ada pecutan dia sebab dia mendata. Bila dia mendata, makanya situasi ini sifar. Pecutan dia sifar. Sebab dia bergerak dalam halaju kekal, maintain 20. 20 je dia bawa. Tak ada pertambahan halaju. Maka pecutan tak ada. Pecutan sifar. Okey, pecutan dia sifar. So, pecutan dia sifar lah. Okey, yang seterusnya dia kata berapakah pecutan dalam tempoh 60 ke 100. So antara yang ni lah 60 ke 100 ni yang terakhir ni. Okey, sama juga cerita dia nanti awak buat Y bahagi dengan X. Panjang Y, mana panjang Y ni boleh buat panjang Y. Okey, ni panjang Y bahagi dengan panjang X. Okey, panjang Y ni adalah kita ambil sebagai 60 bahagi dengan 40. Cuma ni nanti jawapan akhir ni awak letak negatif. Okey, kalau dikira kat sini dapat negatif 1.5. Negatif 1.5. Kenapa dah boleh letak negatif? Sebab dalam situasi ini dia mengalami nyah pecutan. Okey. Macam cikgu tahu nyah pecutan? Sebab graf dia ni condong dia ni begini. Ni condong dia. Okey, secara menurun. Okey. Condong dia. Okey, so negatif. Negatif ni nak menggambarkan dia nyah pecut. So ini negatif ini nak merujuk kepada situasi nyah pecut. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir ke saya tak pasti ni. Kita lihat berapakah pecutan tempoh 10 saat pertama. So 10 saat pertama pun sama juga dia mendata. So tak ada pecut. Sebab dia mendata, dia kekal. Pergerakan dia kekal 20. Daripada 0 sampai ke 10 saat dia maintain je 20. So tak ada pertambahan. Tak ada pertambahan kelajuan. Bila tak ada pertambahan kelajuan, maknanya tak ada pecutan. Okey. Kita lihat pengiraan dia. Pecutan dia yang pertama adalah sifar. Okey, kecurunan dia. Okey, kecurunan graf dalam tempoh 10 saat ke 50 saat. So pecurunan dia nak cari antara ni lah yang kedua tu. Soalan yang kedua tu 10 saat ke 10. Jadi kita cari segitiga ni macam ni lah. Okey, kita buat macam ni. Macam ni. Panjang Y bagi dengan panjang X. Okey. Panjang Y ni kalau kat sini kita buat bukan 60 kan. 60 ni daripada bawah. So antara ni 40. So ikutkan 40 bahagi dengan 20. Dapat 2 lah. Sorry. Meter saat dia pakai meter saat. Meter saat kalau 2. Okey. 40 bagi 2 dapat 2 lah. Okey, ada kongsi kat sini dapat sorry. Sorry. Oh sorry, 40. Okey ni okey ni 40 sorry maafkan saya. So 40 bagi 40. 40 bagi 40 dapat 1. 1 ms tolak 2. Okey, 40 bagi 40. Okey. 40 bagi dengan 40. Okey. Okey, yang terakhir nyah pecut pada 50 saat terakhir. So dia nyah pecut lah sebab dia situasi condong dia, okay, dia menuruni. Okey, beginilah. So nyah pecut dia adalah 50 saat yang terakhir. Kita dapat negatif 1.2 macam pindaan dia awak buatlah. Panjang Y, okey, bahagi dengan panjang okey. Panjang Y ni adalah 60, ini adalah 50.
So nanti makanya 60 bagi dengan 50 dapat nanti jawapan dia adalah 1.2. 1.2 ni awak letak negatif 1.2. Kenapa kena letak negatif? Kita nak menunjukkan bahawa dia mengalami minyak pecut. Kalau tak letak negatif nanti maksud dia pecut. Dia ke depan. Dia semakin laju. Okey, ini dia semakin perlahan minyak pecut. Okey. Okey. Inilah. Okey. So saya sini ikut soalan last. Okey. Berapakah laju pada 2 saat pertama? So sama juga 2 saat pertama dia mengalami minyak pecut. Okey, kita gunakan kaedah panjang Y bahagi dengan panjang X. Panjang Y itu adalah 8 bahagi dengan 2 lah. So 8 bahagi dengan 2. So dapat 4. So negatif 4. Kena letak negatif lah. Letak di ujung ni pun tak apa negatif. Okey, nak menggambarkan minyak pecut. Okey. Berapakah laju di antara 4 dan 6? 4 dengan 6 ni kita carilah panjang Y. Panjang Y dengan panjang X. So 5 bahagi dengan 2. Dapat nanti 2.5. Ni tak ada negatif sebab dia mengalami pecutan. Okay, dia semakin melaju lah maksud dia mengalami pecutan. Kalau yang pecut tu dia semakin perlahan. Okey, so itu saja. Okey, berkaitan dengan graf hal laju melawan masa. Okey, sekian, terima kasih.